Kita manusia biasa. Separuh mampu juga aku cari duit tu kan. You main-main dengan hidup orang, kenapa? Soal ni saya minta maaf lah. Saya tak mahu komen. Ada je perbuatan yang kami buat, kadang-kadang benda tu tak terlalu besar tapi dibesar-besarkan. At least lah, minta maaf dekat saya. Awak boleh balik lah kot. Tak payah datang sini. Bersempena dengan ulang tahun TV3 yang ke-38, Sabtu 18 Jun, telah berlangsungnya Fiesta TV3 sentiasa bersamamu di perkarangan Seri Pentas TV3. Terdapat pelbagai aktiviti yang disediakan kepada para pengunjung yang hadir. Acara ini juga dimeriahkan dengan persembahan oleh para artis tanah air. Jom kita saksikan. Hari ini saya berada di Seri Pentas untuk kita sambut Fiesta Setia Bersamamu. Banyak sangat putra, banyak sangat makanan, kek pun banyak, ada Minion, ada Jurassic Park dan sebagainya, macam-macam benda ada. Jadi budak-budak kat sini sangat-sangat happy dapat bergambar dengan Minion, dengan dinosaur dan sebagainya kan. Kepada TV3, selamat ulang tahun yang ke-38. Semoga sentiasa sukses dan terus mewarnai Malaysia dengan program-program yang berfaedah dan bermanfaat dan memberi inspirasi kepada kami semua. Terima kasih. Fiesta TV3 ini walaupun terhad untuk 380 orang sahaja, tapi bahang, excitement dan juga aura daripada mereka-mereka yang hadir, kita dapat rasa. Kita pun dah lama tak ada event yang heboh macam ni. Finally the day has come and I get to see all these beautiful faces sing with me. So yeah, it's good to be here. And Ana had so much fun interacting dengan peminat semua. Selamat menyambut ulang tahun yang ke-38 untuk TV3. Love you guys so much. Pertama kalinya kita buka Seri Pentas untuk orang ramai hadir. Sempena sambutan ulang tahun TV3 ke-38. It is more like family occasion untuk staff dan juga untuk para penonton kita. Ini akan menjadi satu acara tahunan di mana kita akan buat meet and greet dekat Seri Pentas. Hujung bulan ni juga kita akan buat Karnival Jom Heboh secara besar-besaran. Itu orang ramai patut datang hujung minggu ni di Putrajaya. Ada masanya aku terkenangkan dia. Untuk kemukafalan Malaysia hari ini. Setelah sekian lama, aku sedar dia sentiasa bersama aku. Meriahnya Ain, you are back. Thank you so much. Yes, Abil, because I miss you, that's why I come back. Alah, tu tadi korang boleh nampak kan betapa meriahnya. Betul. Event dekat Seri Pentas. Memang meletup. Lepas tu kita tengok kan, background dia macam-macam ada Jurassic Park semua tau sebenarnya. Betul, Fiesta TV3 sempena anniversary 38 TV3, semua artis-artis yang gempak semua ada di perkarangan media prima Ain. Yes. Ain, where have you been? Last week you tak ada teman kan I seorang-seorang. I'm so lonely. I rasa macam tak boleh hidup tanpa you. Kenapa I selalu kena datang? I guess je nanti Kang I tak apa. You nak cara job I pun I okay je. Jangan cakap begitu. Tapi kita together. Ya, tapi tu kejap lagi. Tapi semalam Ain, kita dikerjakan satu kejutan yang sangat besar. Saya rasa satu Malaysia dan semua di kalangan kawan-kawan artis kita pun terkejut. Kita kehilangan seorang lagi permata yang sangat-sangat istimewa yang memang kita sentiasa mengikuti perkembangan beliau. Betul. Pada pukul 6.30 petang dia meninggalkan kita, iaitu Allahyarham Adipah Noor. Dan bukan itu saja, Bil. Kita juga dikejutkan dengan kehilangan sebutir lagi permata. Allahyarham Hamid Gurkha. Dan kita doakan supaya Allahyarhamah dan Allahyarham ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Marilah kita sedekah Al-Fatihah untuk mereka. Okay, Ain. Kita nak kena teruskan kerja kita sebab kita masih lagi ada di sini. Kita ada tanggungjawab untuk meneruskan. Kita akan mulakan dengan story kita yang pertama. Tadi cerita pasal aku nak caras job aku tu. Itulah kenapa kita caras pula ni, Abil. Sudahlah. Hari ni mood aku tak berapa baik. Lepas tu kau nak caras tak ada ni. Bukan. Aku sebenarnya excited Ain nak tengok set kita yang baru ni. Nampak cantik tak Ain? Ya, kenapa kau baru panggil aku masuk set ni? Sebelum ni bagi aku share. Awak nak saya ungkit tak pasal awak pergi holiday minggu lepas? Saya nampak, saya stalk awak kat Instagram. Saya ke mana Ain tak ada rupanya?
Baiklah Bil, sebenarnya saya terangkan. Sebenarnya saya memang ada niat nak caras job awak. Tapi bila cakap pasal caras ni, ada lagi teruk orang lagi caras. teruk, betul ke? Ya, dia caras bisnes Oh, orang. pasal yang dia buat. Alamak, kita jangan berbual banyak ni. Nanti kejap lagi kita dipersalahkan, kita pergi court nanti, Gang. Kau tengok je lah cara-cara siapa ni. Bisnes tau kita tengok. Lain. Bisnes dia caras. Betul ke? Penting ni. Kepala seperti itu. Ini pula cerita pelakon dari utara, siapa lagi kalau bukan Cik Ta. Baru-baru ini Cik Ta ada mengeluarkan produk yang sama dengan artis lain dan ada juga netizen yang mengatakan Cik Ta cuba nak tutup periuk nasi orang. Hai, tak baik kita melemparkan tuduhan-tuduhan yang tak berasas begitu. Apapun, jom kita dengar daripada Cik Ta sendiri. Ish, ada-ada aja netizen ni. I rasa I yang keluarkan dulu kot. Tak adalah. Rezeki Allah tu luas. Penduduk Malaysia pun 30 lebih juta. Sama-sama jana pendapatan. Dan I tak rasa kita cara siapa punya projek, tak ada. Rezeki Allah tu sama-sama. Allah dah cakap banyak ni untuk kau, banyak ni lah untuk kau. Kita nak tahu juga sebelum ni Cik Ta ada lantangkan suara pasal kes tak puas hati isu rumah. Bukanlah melantang suara, yelah kena tipu dengan kontraktor. Bukannya sikit-sikit duit. Separuh mampu juga aku cari duit tu kan. Tapi Alhamdulillah dah hampir siap. Dalam rumah tu dah siap. Tapi luar sekarang tengah duk tanam pokok, duk tacap-tacap. Dah hampir. Okey, Cik Ta tadi cakap kena tipu dengan kontraktor. So nak tahu juga kena tipu yang dari segi macam mana tu? Satu sebab bodoh, tak tahu kan. Sebab macam ni, kontraktor bila dia kod rumah kita kena bayar 50%. Kalau dalam 2 million, kita kena bayar 1 million dulu. So dia buat kerja. Dia kata okey, dah claim. Ini progress dia. Tak boleh tengok. Claim bagi duit. Balance 100,000 dia kata nak siap. Bagi 100,000, hilang. Tapi benda ni semua apa yang kita mampu buat. Kita try juga fight. Tapi macam kata ada taktik kotor dia yang tak mengizinkan kita untuk proceed lebih kan. Orang kata bila kita ni dinaya, insya-Allah doa kita lebih makbul, kita doakan je lah. Pasal jual inai je. Ya, orang kata diorang caras bisnes orang. Tapi Ain, kan dia sama juga macam jual baju. Kalau baju dengan tudung, macam-macam ada. Ya, kadang-kadang keluar kebetulan sama. Yelah, itulah happen. Itulah happen. So, diorang netizen pula cakap bukan-bukan. Ya. Itu lagi satu, Abil. Lepas tu? Ini cerita ni ada. Ini aku tak terima. Hot. Cerita ni pergaduhan. Memang akan berjadi ke gaduh-gaduh macam ni, Abil? Tak, dia macam ni tau. Bila di-involve dengan duit, Ain, confirm semua benda akan jadi lain. Orang akan berubah. Orang akan lupa diri kerana wang. Tapi itulah kita dengar cerita Fifi Azmi. Tak tahulah manager ke pengurus nak cakap. Itu PA dia. PA, coy. Sekarang tengah kecoh, Ain. Yelah, membalas aku dengar. Betul. Tapi macam mana? Nak tahu lagi lanjut? Aku dah interview diorang. Dah? Aku pergi interview. Jom kita tengok. Aku tanya macam-macam. Ya, bergaduh tarik rambut. Makin aku dekat, kau menghampiri. Di setiap langkahku, kau hadir memayungi. Sungguh ku beruntung dan ku bersyukur. Sekarang kita dengar pula cerita hero Malaya kita, Fatah Amin. Wah, kerjaya Fatah semakin ligat nampaknya lagi-lagi dengan pelancaran single terbarunya Padamu. Kemain ya Fatah Amin, dah lupa pada bidang lakonan kah? Saya masih ada lagi di TV. Saya ada satu telemovie Matahari Tak Bercahaya yang sepatutnya tayang di TV3 minggu lepas. Dan untuk bulan ini juga saya ada filem Mak Kilau. Kita tengok juga rakan-rakan seangkatan Fatah sekarang ni dah macam kurang berlakon. Fatah punya planning dan kerjaya pula macam mana? For now saya suka buat satu-satu. Kita manusia biasa. Kita tak boleh buat terlampau banyak benda dalam satu masa. Kita tak fokus. For now apa yang saya buat ni berlakon, nyanyi, buat bisnes, itu dah Alhamdulillah bagi saya. Suara Fatah, nyanyi Fatah semakin baik. Fatah ada ambil kelas vokal ke? Saya praktis juga. Ada juga vocal teacher yang guide saya. Mostly buat music session sendiri, kita praktis sendirilah. Fatah banyak keluarkan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu kerohanian. Kenapa tu? Sebab itu saya rasa paling sesuai dengan keadaan saya sekarang. Kita penyanyi, kita nak keluarkan lagu bukan for the sake of kita nak keluarkan lagu for fun ke apa. Kita nak sampaikan sesuatu kepada pendengar. Dalam lagu ni pun kita ada message. Atau you're a scammer? Yang ni duit saya tahu Kak Nora tak akan bayar balik. Awak balik dulu Kadang-kadang bapak tegur anak, anak tersentap. Kita kembali lagi dalam Mellow
Day bersama dengan saya Nabila Huda. Saya Ain Idrus. Ain, nampak sangat kita tak sabar betul nak tahu cerita pasal Fifi Azmi tu kan? Tadi macam apa? Macam salah story Tak, kita betul. Bukan aku kau Kau Tak apa. Sebab macam itulah kita cara nak tease penonton-penonton kat rumah. Tak apa. Fifi Azmi punya cerita ni dah salah cakap je salah. Okey. Tadi pasal Fatah Amin dengan lagu Ketuhanan dia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sekarang ini baru betul. Fifi Azmi. Okey, dia cerita dia macam ni. Aku tengoklah diorang post kat Instagram tu. Balas membalas Balas membalas. Yang seorang kata dia tak ambil, yang seorang kata pula jangan keluarkan statement memalukan dia sebab ada family apa semua. Tapi sebenarnya what is going on? Yes, what is going on? Tak, ada setengah time aku tengok mula-mula tu ada sampai dia punya PA sampai bongkarkan rahsia lah, tak tahu betul cerita ke benda tak. yang bukan. Bukan. Cerita macam-macam lah. Lepas tu Fifi Azmi pula cerita lah yang kau ni bukannya baik sangatlah. Gaduh-gaduh. Dia dah jadi macam semua orang tahu benda-benda yang buruk kan. Tapi kan pada aku lain, kita ni tak semua kita boleh percaya dekat orang. Kadang-kadang even keluarga kita sendiri pun kita macam kena fikir, boleh ke percaya? Lagi-lagi pasal duit, Ain. Ya, duit tu orang kata duit ni boleh buat gaduh. Betul. Lepas tu Ain, kadang-kadang kita ni tak adalah kisah sangat apa-apa kan. Tapi orang tak tahu, kita tahu sama ada orang tu jujur dengan kita. Tapi apa-apa pun Ain. Kenapa tak WhatsApp? Salah. Salah. Minta maaf. Kenapa tak WhatsApp? Kenapa tak buat apa-apa sendiri marah-marah dekat WhatsApp? Tapi bukan dia tak balas kan? Itulah kita dengar cerita tak balas pula. Tapi tak apa, nak tahu balas ke tak, kita punya wartawan dah pergi. Tengok, nak kata aku pergi kan, aku terus bagi. Engkau lagi wartawan? Aku lagi wartawan daripada wartawan, guys. Aku tak pernah nampak engkau jadi wartawan Melodi. Itulah engkau. Last week aku tak datang sebab apa? Sebab aku buat kerja luar. Aku turun Padang. Langkawi Yes, di Langkawi. Jangan. So kita doakanlah sebenarnya. Doa gaduh-gaduh ni. Tak best gaduh-gaduh dalam industri ni sebab industri ni kecil je. Ya, pusing-pusing orang sama juga. Betul. Kalau boleh, kalau kita bermusuhan dengan orang pun kita cubalah selesai secara baik biar orang tak nampak keburukan kita kat luar. Ya, tapi kita nak cakap lebih lah. Sebenarnya ada kita tak ada dalam situasi tu. Wartawan kita dah turun Padang Aku. Kau. Turun Padang. Jom kita tengok apa jadi sebenarnya kat Fifi Azmi. Layan lah. Gempar apabila pelakon yang merupakan pemenang pelakon Harapan Wanita, Fifi Azmi, mendedahkan beliau ditipu oleh pembantu pribadinya. Pembantu pribadinya didakwa telah melarikan wang sebanyak RM15,000 yang dimasukkan ke dalam akaun wanita tersebut tanpa pengetahuan Fifi Azmi. PA saya lah, saya panggil dia Kak Nora. Deal diam-diam dengan Scope Production. I tanya my PM from Scope. Lepas tu dia cakap, Fifi, for your information, your payment has been made. But dia cakap dia tak dapat duit tu. Come on Kak Nora, ni game-game budak-budak tau. I memang baik kali dah dengar cerita pasal dia. Every production I pergi, mesti ada talk bad things about her. But Fifi still okay lagi. Posting Fifi dekat IG yang mengatakan thank you Scope Production. Apa kena-mengena Scope Production dalam kes ni? Fifi dengan finance Scope Production sendiri pergi buat police report dekat Balai Polis Subang Jaya. Bukti semua kita orang dah show up. Kak Nora tu siap marah. Apa benda ni letak nama Fifi? Saya dah bagi tahu banyak kali dah. Letak nama saya. Ada buktilah screenshot diorang hantar kat saya. So Kak Nora tak payah nak berbelit-belit cerita, nak kaitkan kejadian yang tak apa-apa. Sebab saya tanya satu je, mana duit saya? Sabar. Dengar dulu apa kata PA Fifi Azmi sendiri, iaitu Nora. Pihak Scope ada minta invoice. So I call Fifi. Dia cakap akak Fifi tak pandai buat. Cakap akak buat je lah. Boleh kalau akak buat atas nama company akak. Bila cek keluar, I pergi dekat Scope. Cek tu RM3,000 je tau. Bukan RM15,000. I cakap kat Fifi, akak mengaku salah dalam hal ni. Saya rasa dia tak nak selesaikan cara baik. Last dia cakap, kita boleh cakap elok-elok. Dia macam, perempuan, kemeroyan kenapa? Engkau hadaplah dengan polis. Cakap, okeylah tak apalah kalau you nak macam tu. Fifi juga ada mendakwa ini bukan kali pertama you terlibat dengan kes songlap duit. Jadi apa komen you? Ni saya boleh sabar tuduhan dia terhadap saya ni kalau macam ni sebenarnya. You ada mengatakan you terima segala tindakan yang akan dikenakan ke atas you. Tapi you ada keluarkan statement seolah-olah mencabar Fifi Azmi dengan mengungkit kisah silam dia. Disebabkan saya rasa macam tercabar, saya tak nak gaduh. Kalau orang buat cara aman, saya akan balas aman. Saya dah cakap dekat dia betul-betul, saya mengaku bersalah atas apa yang saya buat. Setiap titis air mata family saya jatuh, dia kena bayar. Ingat. Dah lah tak minta maaf, lagi nak memburukkan orang. Itulah yang dikatakan Fifi Azmi kepada bekas pembantu pribadinya iaitu Nora. Adakah Fifi akan menghalalkan wang yang telah digunakan Nora? Atau sebaliknya? Fifi dan Nora, sila jawab. Nora, I'll come back. Thank you, bye-bye.
Kak Nora, apa yang Kak Nora dah buat ni, at least lah minta maaf dekat saya. Minta maaf tu pun dah cukup lah Kak Nora. Yang ni duit saya tahu Kak Nora takkan bayar balik. Meroyan lagi cakap bukan terhadap saya. Susah saya nak maafkan dia, tapi saya halalkan lah whatever it is. Saya pun ada hati dan perasaan. Assalamualaikum. Boleh tak kita orang nak interview sikit? Nak interview sikit berkenaan kes akak dengan Fifi Azmi tu. Nak saya cakap apa lagi? Sebab saya dah buat report polis sekarang ni. So sekarang ni biar polis yang buat siasatan, apa-apa nak tahu, tunggu dari pihak polis lah. Apa yang menyebabkan akak buat laporan polis tu Saya rasa tunggu pihak polis je lah. Tak payah tanya saya lah. Awak boleh balik lah kot. Tak payah datang sini. Tak Kak, sikit je sebabnya... Tak apa, awak balik dulu Awak balik dulu. Sebab benda ni pun dah jadi kes polis. Tunggu pihak polis je. Tak apa. Terima kasih Okey. Minggu lalu tular berkaitan Azri Iskandar yang katanya bakal menamatkan status duda selang 12 hari bercerai. Panas ni. Jadi, Melody sempat bertemu bekas isterinya iaitu Elly Suryati berkenaan desas-desus anak-anak mereka tak merestui perkahwinan itu. Betul ke ni Elly? Mereka adik-beradik ni dia berbincang. Dia sendiri ada mesyuarat. Pada saya, adakah Azra ni real? Kan itu menjadi satu persoalan because yang kita tengok dekat Google dia tak keluar. Adakah itu nama benar? So, jangan main-main dengan hidup orang. If you are real, then be real. Jangan come out with mak sakit and all that. Betul ke? Hospital mana? Kat mana? Atau you are a scammer? Apa perasaan akak? Baru je bercerai, tahu-tahu Abang Azri dah jumpa orang yang tak dikenali and then tahu-tahu nak kahwin dah. Pada saya, kalau Azra ni wujud keluar lah. You main-main dengan hidup orang, kenapa? Apa yang dia cakap sama Azri pun macam... Gila bayang lah maksudnya. Saya sedih tengok dia macam tu. Saya sangat sedih. Kalau nak kahwin, kalau Allah kata, okey, dia orang kahwin sebelum saya habis edah. Kalau itulah ketentuannya, pergilah kahwin. The children are very protective sebab mereka memikirkan edah saya. Dia minta dia orang hormati saya. Because marriage is not about two people, it's about the children. Walaupun Kak Elly dan juga Abang Azri dah berpisah, tapi kita tengok Kak Elly masih caring lagi, masih ambil kisah pasal Abang Azri. Adakah dah sampai waktu nanti Kak Elly sendiri yang akan pujuk Abang Azri untuk bersatu balik ke? Untuk bersama balik tu wallahualam, tapi saya rasa tak. Kita kena explore life ahead lah, ke depan hidup kita. Cuma saya memang perlu bercakap dengan dia sebab saya melihat keadaan ini not so good on him. Saya risau kejaya akan datang dan saya pun have to talk to him for the children because diorang risau. Saya perlu nasihatkan dia juga lah. Kita tahu lepas akak bercerai, akak ditimpa ujian satu persatu. Kita nak tahu juga kesihatan akak daripada segi fizikal dan mental. Oh adik, hidup harus diteruskan dan kita kena positif, kena mental sihat, hati kena sihat. Maksudnya tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Jadi processing perkara ni dan kita boleh ke depan lah. Abil, aku kan banyak tak ada kat sini kan. Diorang tak jemput aku, kata Ain bayaran mahal. Oi, siut coy. Siut apa siut TV ni? Tak, Abil, cerita kat aku sebenarnya apa jadi antara Kak Elly Suryati dengan Abang Azri ni? Tak tahu Ain, memang kecoh daripada aku rasa berepisod-episod. Ada je tak habis-habis pada minggu lepas. Tengok kat Melody ada story diorang. Ada je. So sekarang ni Abang Azri sekarang buat apa pula? Abang Azri katanya nak berkahwin lain. Oh, nak kahwin lagi. Nak kahwin tu lah. Lepas tu hari ni pula keluar cerita yang pasal anak dia tak setuju pula. Tapi Kak Elly selalu jadi orang tengah kat situ macam nak kena. Macam kau tengoklah tadi interview kan. Tapi anak dia tak terima lagi lah. Tak tahu, cerita dia macam pening dan confused sikit. Macam last week katanya ada Abang Azri dah minta nak approach orang untuk nikah. Dah lama. Lepas tu tiba ada pula lama lagi. So life is so complicated. Abang Azri lama 2 orang dalam satu masa. Oh my god. Jangan, tak boleh dua-dua. Tapi itulah I rasa kan Kak Elly is a strong woman. So dia dapat hadapi dengan tenang. Betul. Kalau kita tengok cara Kak Elly jawab pun setiap kali wartawan daripada Melody interview pun Kak Elly jawab dengan penuh tenang, kuat. Betul. Salah siapa yang kenal Kak Elly, dia orang tahu Kak Elly Suryati macam mana. She's very sweet, lovable, orang yang penuh dengan ilmu yang kalau duduk dengan dia, kau orang akan rasa macam banyak je benda dan information yang dia boleh kongsikan. Dia tak pernah cakap buruk pasal orang. Ya, dia macam love semua orang. Yang ni dia love, sini love. Kau ni macam hashtag Team Elly Suryati je. Tidaklah macam tu. Tapi kita kan girl power. Girl power. Kita mak-mak. Mak-mak mesti akan sokong mak.
Okey, faham. Excited pula teringat jadi mak. Cuba Ain ni nak, aku nak kena bagi tu info. Kau ni suka nak? Okey, minta maaf. Kau interview aku pula. Macam aku pula Eli Suryati. lah. Okey guys, ni ada beberapa information nak share dengan semua orang pasal drama Syafiq Kai berlakon kat View tu dengan Marsha semua tu. Yang dekat View original yang bertajuk 1000 Nina. Itulah percintaan tu sebenarnya percintaan yang orang kata di alam maya. Dia macam sci-fi tapi macam lain sikit. Dia nak cari si pelakon utama tu Adriana tu, dia mesti akan jumpa dia kat tempat lain. Macam complicated tapi memang kelakar, memang best. Okey, jadi macam kau cakap tadi, dia cabaran amak dekat pelbagai dimensi lah dia pergi ni. Betul. Dan perempuan tu dicolek. Ya, betul. Dia akan jumpa dekat dia akan jumpa perempuan ni dengan versi yang berbeza. Nina yang berbeza. Wow. Okey, tak apa. Jadi kalau kita nak tengok, jom kita tengok sekarang. I pun nak tahu tak macam interesting. Tak tengok. Kan dia keluar kat trailer. I tengok lah dari Instagram diorang. Aku sayang sangat kat Nina, tapi dia lain sangat dengan aku. Date dengan you rasa macam date dengan orang dari dunia lain. Dahsyat ni girlfriend awak. Muat turun View sekarang. Wah, ada Nora Danish lah. Lama betul tak interview Nora Danish di dalam Melody. Job berlakon masih kencang. Cerita sensasi yang sebelum ini pun boleh tahan kencang juga. Biasalah kalau ada yang kepo, netizen kan suka membawang. Iya tak? Okey, jom kita usik-usik Nora Danish di Melody. Rasa macam satu keajaiban nampak Nora Danish. I nampak macam Nora ke tu? Terus saya macam excited. Sebab lama tak nampak. Sian I. Sebenarnya I ada je. Melody lah jarang jumpa I. Melody busy je nak cerita gempak je. Tapi macam dia ni okey, senang jaga Hampir 2 dekad jugalah. Ada sahaja cerita-cerita panas, sensasi, kontroversi yang melanda nama Nora Danish. Baru-baru ni pun ada juga, walaupun tak berapa sangat nak panas lah, tapi orang saja nak cari point kan. Komen Nora Danish macam mana? Dalam industri ni, dia ada beberapa artis yang memang sering dikaitkan dengan kontroversi. Dan antara yang terpilih, ada je perbuatan yang kami buat. Kadang-kadang betul tak terlalu besar tapi dibesar-besarkan. Orang selalu melihat ke arah positif lah. Kita buat sesuatu tu, kita kena fikir apa kebarangkalian yang akan terjadi. Bila berani buat, berani tanggung. Bagi orang macam diorang care. Netizen ni sebenarnya kalau kita tak lawan, diorang okay je, dia akan senyap. Kecuali kau betul-betul mengaibkan. Contohnya saya tak buat, diorang adakan cerita, itu mungkin saya akan marah lah. Tapi so far benda yang selalunya saya dikaitkan adalah seksi lah. Posting saya, kadang saya pun alamak lah seksi lah sebenarnya. Macam tu lah. Terima kasih lah kerana sering mengingatkan saya. Video yang Nora upload tu, diorang tak boleh nak move on. Komen you bagaimana? Dia antara semua macam 10% tu, yang mencemooh tu dalam 20% je. 80% tu banyak yang memuji lah. Saya dah dibesarkan dengan benda-benda negatif ni. Macam Melody pun dulu selalu interview saya juga. Jadi saya dah biasa. Orang kata kuat tidak lali. Benda yang kita berani post, kita tanggunglah dengan apa yang akan terjadi. Benda tu sebenarnya mengajar Nora juga. Contohnya kita ni kadang terlalu leka. Kita terlupa yang certain things kita tak boleh post. Saya punya Instagram ni macam saya punya album. Saya suka post dan saya akan simpan kat situ. Kadang-kadang terlalu post mengikut perasaan. Kadang-kadang netizen lah mengingatkan terlalu seksi. Nampak tengok balik, seksi ke? Nora ni jenis yang tak baca komen sangat. Kata-kata yang kadang mengguris jiwa sangat pun Nora memilih untuk tidak baca. Dulu apa saja, Nora Danish. Tapi sekarang jarang-jarang. Adakah disebabkan tak ada benda yang best untuk disensasikan ke? Ataupun sebab you yang macam tak payahlah Nora nak bagi statement? Artis lebih share dari segi kehidupan personal atau pekerjaan direct di media sosial. Reporter carry story tu macam dah kurang lah sebab kita dah share semua. Kalau ada benda-benda negatif, reporter semua nak follow up, Nora selalu elakkan. Nora tak suka melawan dengan netizen. Terkilang ke tidak apabila orang mengaitkan usia dengan penampilan? Itu selalunya yang terjadi dalam keadaan saya sekarang ni. Kadang usia ni tak menentukan segalanya. Walaupun umur Nora 40 tahun ni, orang kata Nora still berperwatakan budak-budak, itu bukan naluri saya. Saya punya naluri budak-budak. Saya takkan nak berubah kerana saya dah 40, saya kena buang perasaan keanakan saya tu, saya kena pakai benda yang tutup. Bagi saya taklah, just be yourself. Sampai waktu kita akan berubah, kita berubah. Saya sendiri akan sentiasa mendoakan diri saya supaya dapat hidayah daripada Allah dan sebagainya. Umur tu bukan menandakan apa-apa. I tak biasa panggil orang kakak tau. Bila I keluar beli barang semua, I akan panggil kakak. My husband selalu marah, adik lah. Dia kata I macam berangan budak selamanya. Pada mereka yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang negatif ataupun positif, terima kasih kerana kerajinan anda untuk pergi ke Instagram Nora dan komen semua tu. Actually effort tu. Nora nak minta maaf juga kalau Nora ada buat sesuatu yang mengguris hati anda. InsyaAllah doa-doa anda tu sangat bermakna. Semoga kita semua sama-sama diberi hidayah untuk menjadi manusia lebih baik akan datang. Kerana didiagnose tahap ketiga kanser masa bulan puasa. Hilanglah segala orang kata sakit dia, penat dia, lelah dia kan.
Kita kembali lagi dalam Melody. Macam mana buat sekali? Ajarlah aku, Abil. Melody. Abil, hodoh lah. Kenalah sekali-sekali kena nampak hodoh. Kau tak boleh sentiasa nak nampak cantik. Okey, aku cuba, okey? So, kau memang dah cantik. Okey, kamera ni. 1, 2, go. Melody. Waduh. Lagi sekali. Okey. Okey, camera. Suruh buat lagi sekali. Camera roll. Action. Melody. Dah minta lebih, aku bagi lagi. Jangan lebih-lebih. Sekali je. Minta lagi bang in. Oh, sorry. Buruknya. Kau kata tak boleh selalu cantik. No. You are beautiful. Oh, ya, beautiful. Very beautiful. Dia memang cantik kan. Cerita pasal cantik, cerita pasal apa kita nak cerita. Tapi kita punya cerita ni tak sehangat macam cerita yang selepas ini kita nak cerita. Adakah ini cerita pasal kahwin lagi? Selamat. Tak selamat. Tak jadi ke? Jangan nyanyi. Bahaya nanti dia datang studio bagi kau. Kejap lagi. Kau pahal. Engkau pahal. Wah, anak. Wah, tiga, walu. Bahaya. Okey. Cepatlah. Pasal kahwin. Kenapa tak jadi kahwin? Ni dengar cerita kan hari tu gempa lah. Duk kecoh-kecoh orang kata pasal ni Samsul Yusof nak kahwin. Ya, dengan tu lah yang kita nampak Puteri Sarah duk post kat Instagram dia tu yang tak habis lagi tu. Ya, duk post macam-macam. Diorang ni pun sama juga tau. Balas. Tapi kita tak tahu yang lagi seorang tu membalas ke? Yang tu. Kita boleh sebut nama dia. Tak boleh sebut nama dia. Yang si tapi aku dah tengok video dia. Ni no wonder. Ya ke? Ya, aku tengok. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Tuhanku. Bahaya. Macam mana lagi sekali? Kau tengok video dia mana? Video kau buka YouTube. Gelek. Betul dia akan cerita. Ni no wonder. Betul. Astagfirullahaladzim. Abil, kau lupa ke? Kita tak boleh. Janganlah sangat. Benda ni serius. Okey, benda ni sangat serius. Benda ni memang tak kelakar sebab dia melibatkan perasaan si isteri dan dia ada anak. Ya, aku sampai tengok Samsul punya page, dia post macam-macam. Macam siapa reka benda ni lah, semua benda-benda macam-macam lah. So, kita tak tahu sebenarnya. Tapi kita nampak benda tu macam dia bahagian dia yang jahat. Tapi kita tak tahu cerita sebenar. So, netizen pun buatlah spekulasi. Lepas tu, sampai dia punya cerita baru, dia pun tak datang, Abil. Yang filem tu, Mak Kilau. Mak Kilau. Mak Kilau. Mak Kilau. Mak Kilau. Tapi tu dan dia ada sebab tak datang. Orang kata dia nak nyorok lah, tak betul? Come on. Come on. It's Syamsul. Takkan dia tak nak datang. Mesti ada sebab dia tak nak datang. So yang orang kata, kenapa menyorok tu menipu lah? Menipu. Aku nampak dia post kat Instagram. Dia marah dengan newspaper. Ada satu news Instagram ni macam tiba-tiba bagi tajuk besar yang macam mana kau tak tunjuk muka. Jangan sebut. Macam obvious dah. Macam penjenayah pula. Dia cakap macam tu. Sebab itulah Samsul marah kita. Jangan buat spekulasi kalau tak tahu, guys. Tapi kita di tengah-tengah ni, Ain. Jadi kita tak bolehlah bagi benda-benda yang buat orang rasa boleh fitnah kita. Betul. Kita tak dapat Syamsul, tapi kita dapat orang kuat dia. Yang paling penting in the whole wide world. Yeah, who is that? Papa dia. Papa dia. Yes, papa dia. Datuk Yusof Aslam. Kita dengar pada mulut Datuk Yusof Aslam sendiri apa yang dia nak cakap pasal benda yang spekulasi orang cakap pasal anak dia. Betul ke tidak? Jom kita tengok. Layan. Betul ke tak? Kemulut rumah tangga Samsul Yusof dan isterinya Puteri Sarah sering mendapat perhatian orang ramai apabila Puteri Sarah mendedahkan hubungan mereka sering diganggu oleh pihak ketiga. Namun, timbul spekulasi mengatakan Samsul bakal berkahwin lagi. Dan bagaimana pula respon Datuk Yusof Aslam, bapa kepada pelakon dan pengarah ini? Okey Datuk, apa komen Datuk tentang desa-desu mengatakan anak Datuk Samsul Yusof akan berkahwin dengan perempuan yang dikenali 4 tahun yang lalu? Saya tak boleh komen apa-apa lah sebab berita-berita mengatakan ni bagi saya banyak disensasi ke dalam sosial media. Sebagai seorang ayah, kita mesti terasa kan. Sebagai orang tua, saya mendoakan anak-anak saya dilindungi Allah SWT. Buatlah satu pilihan, bukan silap lah. Okay, Datuk. Berita sebegini, adakah ia benar ataupun spekulasi semata-mata? Saya tak boleh cakap benda itu berita benar. Tidak, sebab ini saya baca dalam sosial media saja. Saya pun tak tahu nak cakap. Saya harap benda itu tidak menjadi kenyataan kerana saya dan Datin sayangkan rumah tangga anak saya kan, menantu saya, besan saya. Jadi saya cuma boleh mengatakan bahawa saya doakan terbaik je lah. Ada kata dia kahwin, nak kahwin. Saya pun tak tahu benda ni because kita tak diberitahu. Datin pun tak tahu hal ni. Cuma kita membaca dalam media sosial.
sajalah. Apa yang Datuk boleh komen mengenai hubungan Datuk dengan Samsul yang agak sedikit dingin? Hubungan saya dengan Syamsul, dengan ibu dia, alhamdulillah macam biasa. Saya pun faham, saya juga pernah melalui zaman muda saya. Kadang-kadang anak muda ni ada sikap protes. Saya dulu pun sama juga. Of course, kadang-kadang kita ni belajar daripada pengalaman yang kita lalui. Pengalaman mengajar kita. Datuk, ada juga terbaca mengenai hubungan Datuk dengan Samsul makin dingin sejak Samsul mengenali wanita itu. Bukan dingin. Bagi saya, hubungan saya dengan Syamsul, dia hormati saya sebagai seorang ayah. Dia anak saya. Kasih sayang saya tak pernah belah bagi dengan Syamsul. Begitu juga dia. Of course, kadang-kadang anak muda ni dia tak suka kita terlalu menasihatkan dia macam soal-soal kerja kan. Sebab saya ni orang filler. Kadang kita kritik bukan apa, kritik yang bina untuk dia berkarya. Dan alhamdulillah kritikan saya juga membakar semangat dia untuk menjadi seorang pengarah yang hebat pada hari ini. Saya syukur alhamdulillah Syamsul menjadi pengarah yang berjaya. Ini semua dengan izin Allah SWT ya. Soal terdingin tu bagi saya orang lain pun sama juga. Kadang-kadang bapa tegur anak tersentap, itu biasa. Okay, Datuk, ada dengar juga Puteri Sarah dapat ancaman, ugutan. Tak ketinggalan, Datin pun menerima panggilan yang tidak baik. Apa komen Datuk? Itu bagi saya, selebriti you tak boleh lari. Apa saja perbuatan you buat keputusan atau tindakan, benda ni akan menjadi perhatian ramai. Memang tak dapat elak. Saya bagi tahu Datin, itu perkara biasa. Kadang orang call dia, orang tanya dia pasal Syamsul. Datin kata saya tak tahu. Dekat benda tu, yelah dia dah hidup sendiri. Dia pun dah dewasa kan untuk menentukan kehidupan dia. Kita sebagai orang tua hanya boleh memberikan nasihat dan juga mendoakan yang terbaik, itu saja. Sebab saya tak boleh bagi komen-komen menjebelahi menantu saya ataupun anak saya. Saya kena tengah-tengah. Datin kata, Yus, di sana anak, di sini menantu. Dua-dua kita sayang. Jadi kita beri kita tengah lah. Okey Datuk, kes ni berlakunya antara anak-anak ya, antara anak Datuk dengan anak pelakon di sana. Apa yang Datuk boleh katakan? Dia ni orang lama dalam industri kan. Personal anak ni saya tak boleh campur lah. Bagi saya tak manis lah. Bukan patut saya nak pergi tegur bapa dia. Kadang saya pun tak salahkan juga sebab mungkin dia pun tak tahu. Jadi saya tak boleh nak menjebelahi mana pihak lah. That's why saya mengambil sikap tutup mulut lah. Dan isu personal ni biarlah anak-anak yang selesaikan. Mereka yang terlibat baik Syamsul atau pihak di sana kan. Saya terpaksa tanya soalan ni. Jika betul ada jodoh di antara mereka berdua, adakah Datuk sebagai bapa merestui hubungan mereka? Soal ni saya minta maaf lah. Saya tak mahu komen lah. Baik saya dengan Datin, bukan saya harus komen benda-benda yang belum berlaku. Saya tidak mahu menggores hati perasaan anak saya, menantu saya atau mana-mana pihak sekalipun. Kalau saya komen lebih awal, saya dah mendahului sesuatu yang belum berlaku. Saya cuma doakan mudah-mudahan Sarah kuatkan semangat ya. Kalau boleh pertahankan rumah tangga lah kepada Sarah. Semoga Sarah terus tabah, istiqamah dan hadapi dengan tenang. Walaupun saya tahu bercakap memang mudah, yang menanggung dia di bahu dia sendiri. Saya harapkan yang terbaik kepada Sarah, menantu saya. Dan kepada Syamsul sebagai seorang ayah, saya sentiasa mendoakan yang baik. Semoga Syamsul sihat, teruskan perjuangan. Papa, mama amat sayangkan kamu Syamsul. Tak ada ibu bapa yang nakkan anak-anak dia tersasar kan. Tapi apa saja keputusan yang berlaku, apa saja itu qada dan qadar Allah SWT tentukan. Kami sebagai orang tua doa daripada jauh, mudah-mudahan anak dan menantu saya selamat dunia dan akhirat lah. Saya hilang bicara lah. Bagi saya masa sekejap. Saya nak rehat. Allah, hai. Bapa mana yang tak hati tak terguris kan? Tengok anak kena kecam terus. Itulah dugaan satu demi satu Syamsul Yusof. Daripada sebelum ni masih banyak sangat problem. Tapi yang penting sekali Ain, pihak Melodi sendiri dapat bercakap dengan Syamsul secara peribadi yang di mana kita menghormati keputusan daripada Syamsul, yang di mana pihak Melodi dengar penjelasan daripada dia tapi kita tak ada record apa-apa atau keluarkan muka Syamsul ataupun suara Syamsul. Tapi Syamsul dah tekankan sebenar-benarnya yang sebenarnya semua spekulasi yang dicakap, yang dicemooh, yang orang sana bercakap fitnah semua tidak wujud. Dia tidak akan berkahwin dengan sesiapa. Tidak sama sekali. Dalam masa terdekat atau apa-apa. Jadi maksudnya apa yang dikeluarkan dekat luar sana, apa yang kita baca dekat luar sana, semua tu dusta. Semua itu dusta. Spekulasi semua tipu. Sebab iyalah, kalau semua orang macam betul ke tak betul, tapi kita pihak Melodi kita sendiri yang dapat berborak dengan Syamsul. Yes, okey. Jadi sekarang ni rasanya satu rakyat Malaysia pun dah tahu dah benda ni sebenarnya hanya tipu, spekulasi ni tak benar. Jadi kita haraplah tak ada siapa dah nak membangkit-bangkitkan lagi. Nak membangkitkan lagi isu-isu ni semua, dan ni harap semua aman lah. Kita doakan yang terbaik untuk Syamsul dan juga keluarga Datuk Isha Aslam. Kesian nak kena go through benda-benda macam ni sebenarnya Ain. Bila kita nak lalui benda-benda macam ni yang kita kena cemooh, nak kena jawab spekulasi ni semua,
Penat, Ain. Betul. I've been there and done that, you know. Penat kan? Penat. Kau nak kena jawab. Yelah, satu benda penat tu satu benda. Lagi satu tu dia main dengan perasaan kita, mental kita. Lepas tu kita ada family dekat belakang. Cik cakap, sekarang cakap pandai lah. Dulu masa aku degil, bukan main aku buat, aku tak fikir orang. Ay, marah diri sendiri pula. Engkau pernah masuk dalam kasut tu lah. Penat lah, Ain. Okey, Ain. Okey, bila kita cakap pasal aman, macam apa yang aku selalu cakap jadi penonton kat rumah semua, saya selalu ingat sebenarnya, kita selalu dengar pesanan daripada Allahyarham kita, Allahyarham Hamid Gurkha selalu cakap menjaga ukhuwah bersama adik-beradik. Betul. Jadi sekarang ni, jom kita sesama saksikan cerita tentang Allahyarham Hamid Gurkha. Tadi aku lupa nak bagi tahu. Tinggal di sini, mandi 1 hari sekali aja. Tak boleh lebih-lebih daripada itu. Tanggal 14 Jun 2022, industri hiburan tanah air menerima perkabaran duka apabila pelakon dan pelawak legenda Pak Hamid Gurkha telah menghembuskan nafas terakhir pada jam 2.19 di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang akibat komplikasi pelbagai penyakit dan sakit tua. Kami di Melodi ingin mengucapkan salam takziah, semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Terima kasihlah pada pihak Melodi kerana datang meluangkan masa untuk menziarah arwah bapa saya. Kepada peminat di sana yang mendoakan selama ini, terima kasih banyaklah. Allah lebih sayangkan dia lah. Dia dimasukkan hospital sebab dia ada masalah paru-paru, sukar bernafas, and then dia hilang selera makan. Kami hantar dia ke hospital untuk mendapatkan bantuan lah. And then bila sampai di hospital pun buat balik saringan COVID tu dia negatif. Yang problem is dia punya paru-paru. Dan masa dalam treatment tu memang anak, isteri ke, kita orang tak dibenarkan masuk untuk melawat dia apa semua. Kita dapat buat macam VC sajalah. And then last saya VC dengan dia petang semalam, doktor kata bila dia buat treatment, body dia dah macam tak nak terima treatment tu. So dalam pukul 12.19 macam tu lah. So diorang panggil je lah waris untuk datang dan beritahulah yang bapa saya dah tak ada. Memang kita reda pemergian dia. Hilanglah segala orang kata sakit dia, penat dia, lelah dia kan. Kita tahu Allah lebih sayangkan dia. Kami sekeluarga memang reda lah dengan pemergian dia. Yang kita terkilan sekarang ni masa arwah orang kata masih dalam saat terakhir tu, sebab kita dah tak dibenarkan berjumpa dengan dia kan. Jadi masa saat terakhir tu memang kita sekeluarga terkilan sangat lah sebab tak dapat jumpa dia. Tapi sebelum ni masa dia berada di rumah, dia memang selalu cakap jaga emak, jaga keluarga, jaga anak-anak kan. Semua situlah pesanan dia. Silaturahim tu dia suruh jaga, jangan putus. Sebab masa dia dekat rumah pun kalau dia sakit ke dia demam, memang dia akan panggil anak-anak dia, isteri dia untuk duduk sekeliling dia. Itu macam dia punya ubat untuk dia jadi kuat. Tapi bila dah dia masuk ke hospital, bila mungkinlah kita dah dilarang masuk, jadi dia rasa macam a bit down lah kan sebab kita tak ada bersama dia. Saya susah nak cakap banyak sebab apa, beliau adalah merupakan orang yang di antara artis lama yang rapat dengan saya. Saya panggil dia bapa dan isteri dia saya panggil mak. Jadi dia sangat rapat. Bukan hanya dengan dia tapi dengan seluruh keluarganya. Allahyarham Pak Hamid adalah merupakan seorang pelakon dan juga pelawak yang benar-benar lahir daripada jiwanya. Susah kita nak nafikan tentang kehebatan beliau. Jadi alhamdulillah dia telah pun mencipta namanya sejak daripada saya di bangku sekolah lagi, dan sehinggalah saat-saat ini dia masih lagi dikenali seluruh rakyat dalam negara kita. Dia banyak membantu dan dia juga merupakan seorang pelawak yang sangat senang di setiap hati rakan-rakan artis. Jadi saya rasa satu kehilangan yang sangat besar dalam negara kita ini, dan sudah pastinya kita semua mendoakan agar rohnya dipelihara oleh Allah SWT dan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Tinggal bersama kami, beliau cari penginapan sendiri. Mungkin dekat cara itu yang menyebabkan kita tak boleh detect sakit dia dan sebagainya. Kita kembali lagi dalam Melodi bersama dengan saya Nabila Huda dan saya Ain Idrus. Okey, macam mana yang anda tahu tadi pada awal rancangan, kita ada bercerita sikit pasal semalam kita kehilangan seorang pemata yang sangat-sangat istimewa dekat dalam industri kita, dan ramai terkesan dengan kehilangan Allahyarhamah Adi Bahno. Betul tu. Jadi Abi pernah bekerja dengan Allahyarhamah?
Pernah, saya tak ada banyak pengalaman dengan Allahyarhamah, tapi saya pernah bekerja dengan dia sekali dalam drama untuk satu TV station ni lah. Pertama kali, tapi tak banyak scene sangat. Saya memang tak selalu dengan dia, tapi saya tahu dia punya kerja-kerja dia yang memang semuanya happy-happy. Bila I tengok dia pun, cara dia bekerja, bila I bekerja untuk pertama kali, sangat professional, and dia seorang yang sangat lovable. Tak membuang masa lagi, jom kita sama-sama saksikan dan kita doakan supaya Allahyarhamah ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Amin. Tatap gambar wajahmu, sinar mata itu, lirik senyumanmu, pesona yang membelah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabtu 18 Jun 2022. Perginya sebutir lagi Permata Negara Adibah Noor yang menghembuskan nafas terakhir kira-kira 7.40 malam. Difahamkan pelakon, pengacara dan penyanyi yang juga Johan Anugerah Juara Lagu ke-21, Adibah Noor telah lama menderita penyakit kanser. Namun merahsiakan penyakit yang dihadapinya daripada pengetahuan ramai. Pemergian Allahyarhamah memberi seribu duka kepada rakyat Malaysia. Al-Fatihah. Hari ni dia okey, cuma second chemo ni dia rasa macam badan dia kebas lah. Dia tak larat sangat. Pagi tadi semua dia okey, makan dia okey, semua dia okey. Cuma dalam pukul 6 tadi dia sesak nafas. Lepas tu panggil doktor, kejap-kejap tu dia dah pergi lah. Dia senang pergi. Saya pun tak sangka lah. Yelah, dia semangat dia kuat. 2 weeks kot. Nampak gambar dia post dah kurus. Dia kenapa ni? Ingatkan dia buat macam saya buat lah kan. Rupanya bukan. Bukan kerana itu, kerana dia diagnose tahap ketiga kanser masa bulan puasa. Katanya dia rasa sakit perut tak selesa dan bawa pergi ke hospital, diagnose terus stage 3. Dan dalam masa Allah bagi dia 2 bulan daripada diagnosis tu, sampailah hari ni habis umur dia. Tapi Alhamdulillah sepanjang persahabatan saya dengan dia, sempatlah kami bekerjasama beberapa program. Saya jemput di program saya, kami buat hosting bersama. Alhamdulillah adalah manisnya antara kenangan saya dengan dia. Semasa kami syuting tu sebenarnya dia dah pun menderita sakit, tapi dia tak pernah tunjukkan. Dia sangat berahsia kerana masa kami syuting sepanjang 5 bulan tu pun beliau tak tinggal bersama kami. Beliau cari penginapan sendiri. Mungkin dekat cara itu yang menyebabkan kita tak boleh detect sakit dia dan sebagainya. Dia tak pernah tunjukkan. Dia punya energi sangat positif dan dia sangat pemurah dan hati dia sangat besar. Rasa dia macam very big hearted and a very kind person, dan dia macam seseorang yang pemurah lah. She loves to give. She give and give and give and give. Walaupun kadang-kadang dia penat macam mana pun, dia akan sentiasa memberi kat orang je dalam bentuk happiness. Dan dia suka belanja kita orang makan kan. Dan dia suka make us happy lah. She loves to sing at the set. So she got beautiful voice kan. So membuatkan macam keadaan kita marah kan. Bila dia menyanyi terus kita diam je. So yalah, she's a very positive person. Dan saya pun bukan penyanyi, tapi beliau selalu support saya. Saya buat duet dengan dia walaupun kadang-kadang saya ni I'm not a singer kan, orang tahu kan. So saya macam, dia selalu positif, cakap don't worry Han, just go, I'll back you, don't worry kan. So benda tu bagi saya nampak dia, walaupun orang ada kekurangan, dia tak pernah menilaikan orang dengan kekurangan. Dan saya rasa bukan saya jangan cakap ni, saya rasa ramai artis kat Malaysia, ramai kawan yang kenal beliau arwah akan cakap benda yang sama. Adibah Noor adalah seorang yang sayang kawan tu macam dia sayang adik-beradik dia sendiri, dan dia juga memberi keseluruhan jiwa raganya untuk seni dia. So dia memang seorang yang ikhlas, jujur, berseni. Kita sayang dia pasal tu, dan kita sayang dia kerana Allah Ta'ala. Kita sayang dia kerana dia adalah orang yang juga sentiasa ingat orang lain. Kak Dip, your place will never be replaced. Tak ada orang yang akan menggantikan tempat Allahyarhamah Adibah Noor sampai bila-bila. Dan kami semua sayang dekat arwah
Adibah Noor. Okey, semoga roh Allahyarhamah Adibah Noor akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Amin. InsyaAllah. Okey, nampaknya Ain kita dah sampai di penghujungnya. Itulah dia cerita yang kita dapat kongsi yang panas dan hangat-hangat untuk anda di rumah. Ain. Ya. Terima kasih. Terima kasih lagi. Minggu ni. Ajaklah lagi next week. Mestilah kita ajak. Wah, I dah cakap dengan producer dah. Cakap, I tak nak siapa lagi dengan I cuma Ain Idrus sahaja untuk berdiri di sebelah I. Wow, adakah depan kamera sahaja atau memang di behind the scene pun? Behind the scene pun because I feel so comfortable with you, wow, baby. I like it. So we can do it together again. Yeah, of course. Okay. Sebab bila kau ada, aku rasa macam ceria keadaan ni. Bebas. Kalau tak, aku rasa sedih. Jangan. Orang nanti guest lain datang, dia tahu kau cakap macam ni sedih. Tahu sama je, semua sama je. Tapi aku nak cakap lah terima kasih sebab kau ada kat sini. Thank you, Abel. Sebab memang seronok buat host dengan kau pun. Tak pernah hari aku sedih dengan engkau. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri. Cuba let's main cakap. Okay, thank you guys for watching. Terima kasih. Tinggalkan semua. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Assalamualaikum. Jumpa minggu depan di Pesta Jom Heboh. Jom heboh. Bye. Putrajaya. Jangan lupa jumpa kau kat mana? Kau tak sebut Putrajaya kan orang datang Sentul. Yelah, aku tahu dah. Okeylah Putrajaya. Assalamualaikum. Bye. Jom heboh. Jom